Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so hari ni kita akan berkongsi. Okay, hari ni kita tak ada buat tour jalan-jalan ke wedding venue ke macam mana. Hari ni kita nak berkongsi berkenaan 5 perkara wajib yang pengantin ataupun bakal pengantin perlu ambil tahu dan perlu titik beratkan, ataupun dalam bahasa senangnya 5 persiapan wajib untuk bakal pengantin. So biasanya kita tahu sebelum nak kita planning majlis perkahwinan atau sebarang majlis sekalipun, sebenarnya kita kena ada satu planning yang merangkumi semua sudut, daripada segi jemputan, daripada segi makanan, daripada segi pengurusan acara majlis dan apa-apa yang pengendali majlis dan sebagainya. So kita memang perlukan untuk membuatkan majlis tu berjalan dengan lebih teratur. Right. Yang pertama adalah package perkahwinan. So package perkahwinan ni sebenarnya optional. Personally bagi saya sebenarnya ia mengikut kepada bajet pengantin. Sekiranya kalau macam contohlah pengantin ada bajet lebih kurang dalam 10,000 ataupun lebih kurang dalam 15 ke 20 ke, so perlu tahu dekat situ sebenarnya dalam 10 ke 15,000 tu satu perkara yang kita kena banyak kurangkan, satunya adalah jumlah tetamu. Sebab jumlah tetamu ni bila ramai, catering pun akan dapat banyak order. Contohlah jemputan 1000 pax datang dekat dalam kita punya majlis ni, kita memerlukan 1000 orang untuk makan. Makanan ni bila dia banyak, dia akan jadi kos itu lagi tinggi. Perlu diingatkan, catering ni dia merangkumi satu perbelanjaan yang besar. So sekiranya kita ada bajet yang sedikit, so kita kena cut sikit jumlah jemputan. So yang keduanya adalah dog gift. Kenapa dog gift ni penting sebenarnya? Dog gift ni sebenarnya kalau you guys nak tahu, satu buah tangan. Buah tangan ataupun orang kata macam hadiah daripada tuan rumah. Tuan rumah ataupun pengantin tu sendiri kepada tetamu yang datang. Maybe ada tetamu yang datang tu daripada Kedah ke, buat wedding kat KL, tapi tetamu datang daripada Kedah, tetamu datang daripada Johor, tetamu datang daripada Melaka. So mereka ni jauh-jauh. So kita kena ada sedikit buah tangan untuk kenang-kenangan bagi mereka. Sebenarnya benda tu penting untuk bagi pihak pengantin ataupun tuan rumah untuk memberikan tanda penghargaan kepada tetamu yang sudi datang di majlis anda. Right. So itu yang kedua. Yang ketiga, jemputan. Saya nak kongsikan sikit dekat sini tips untuk jemputan sebenarnya. Ramai yang tak faham. Ramai yang tak faham antara 500 pack ke 1000 packs ke, berapa sebenarnya jumlah jemputan yang kita boleh jemput dalam packs yang tersebut. Macam 500 pack, 1000 pack. 1000 pack berapa jemputan? 500 pack berapa jemputan? Jemputan yang saya maksudkan kad jemputan. Kad jemputan. Sebenarnya kad jemputan ni sangat penting kalau you guys nak tahu. Sekiranya kita terlebih cetak ataupun terlebih bagi, dia boleh mendatangkan overpacks ataupun orang kata terlalu ramai tetamu boleh datang. So pengiraannya sebenarnya sangat mudah. Untuk jemputan ni, you guys bila dah ada satu package, macam you guys ambil 1000 ataupun 500, kita ambil 1000 lah bagi contoh. Jumlah packs adalah 1000. So berapa sebenarnya kad jemputan yang official you guys sepatutnya keluarkan? So jumlah kad jemputan tu sebenarnya at least 40% daripada total packs. Sekiranya kalau 1000 packs, you guys hanya boleh keluarkan 400 pack sahaja. Maybe you guys boleh keluarkan 300.5 juga. Sebabnya kita tak tahu, kadang-kadang satu kad jemputan ni pun dia boleh membawa sampai 5 ataupun 6 orang satu majlis. Macam contoh, kita bagi satu kad jemputan ni dekat makcik ni. So makcik ni selain orang kata macam alamak, aku tak ada gang nak pergi sini, takkan aku nak datang seorang, malu kan. So dia akan bawa kawan dia, dan kawan dia pula masuk dalam grup WhatsApp. Dia akan tanya, Joya, Mina, Kia, engkau orang free ke Sabtu ni? Ada wedding anak Ramlan ni Mai lah datang. Boom, satu bas datang, 5-6 orang sekali datang satu majlis. So
Sebenarnya kad jemputan ni bahaya Kita kalau boleh, kalau macam contoh pengantin ataupun tuan rumah, kita boleh statekan nama, sebenarnya nama jemputan dan berapa orang anak beranak. Sebenarnya benda ni kalau mengikutkan tradisi Melayunya, kita nak mengimarahkan majlis tu, kita nak memeriahkan majlis tu. Tapi kita kena ingat, dalam masa kita nak mengimarahkan majlis tu, kita perlu tahu berapa yang kita sediakan. Okay, so tak salah sebenarnya untuk kita letakkan spesifik nama-nama jemputan. So kita tahu yang datang tu hanyalah nama yang disebut sahaja. Okay? Yang tak diundang ni yang biasanya akan jadi overpacks. So sebenarnya ini antara dua situasi yang kita kena consider. Okay? Sama ada ianya terlebih jemputan daripada pihak pengantin ataupun tuan rumah, ataupun ianya makanan tu short daripada catering. So ni dua benda ni perlu dipertimbangkan. Kita kena, sekiranya berlaku, tuan rumah dan catering kena duduk untuk pertimbangkan majlis ni, macam mana dan apa yang jadi sebenarnya. Okay? So kita tak nak benda macam tu jadi. Jadi setiap kali untuk kita planning majlis, kita kena tahu sekiranya 1000 packs, kita kena setidak-tidaknya 40 kad jemputan official yang kita kena keluarkan. 40 bermaksud saya 40% daripada total 1000 packs tu. Let's say 400 kad. Okay, so kita keluar 400 kad. So kalau 500 pack pula, okay, let's say kita keluarkan 240 ataupun 230 ataupun 200 sahaja pun dah memadai sebenarnya. Okay, jemputan tu boleh membawa kepada 3 sehingga 5 orang maksimum, kebiasaannya lah. Okay, perlu diingatkan berkenaan dengan kad jemputan ni, sebenarnya ramai sangat pengantin. Saya faham kadang-kadang diorang ni excited. Okay, kadang-kadang diorang ni excited, jadi diorang rasa macam, weh, geng, datang geng. So salah satu masalah pengantin ni, bila dia excited, dia akan masukkan kad jemputan tu dalam grup WhatsApp, post dalam social media, post dalam Instagram, post dalam semua dia post. Perlu diingatkan, itu platform adalah platform yang public. Okay, jadi bila satu kad jemputan dipaparkan di dalam social media, you guys kena tahu, you guys punya follower ada berapa ramai, friends ada berapa ramai. Jadi yang tengok tu satu kad jemputan tak mustahil boleh membawa sampai 50 orang. Okay, tak mustahil. Jadi jaga-jaga benda tu. Jangan kita terasa excited sangat sampai kita lupa apa preparation kita. Jadi kad jemputan sebenarnya sangat penting. Okay, you guys kena titik beratkan yang sangat-sangat dekat kad jemputan ni. Okay, so itu untuk kad jemputan. Okay, and then keempat, koordinator. Okay, biasanya orang tanya saya, koordinator ni apa benda yang penting sangat? Koordinator ni tak ada apa sangat pun sebenarnya koordinator ni. Okay, sekiranya waktu majlis sedang berjalan, waktu tu even planning macam mana pun, atau pengantin ready macam mana pun, dalam majlis ataupun event, kita tak expect tau apa yang akan jadi. Kita tak akan tahu apa yang akan jadi. Kegunaan koordinator ni sebenarnya untuk memastikan majlis tu berjalan dengan lancar. Majlis tu sentiasa ada dalam keep on track lah orang kata. Okay, majlis tu akan jadi macam smooth, okay, ikut tentatif, dia akan jadi macam tu. Sebabnya pengantin, okay, saya sebagai seorang koordinator sendiri pun, saya pernah mengalami perkara-perkara yang macam ni. Pengantin bila dia dah gugup, dia akan lupa semua benda. Nak jalan, nak jumpa orang ni semua habis, total loss. Jadi dekat situ, bila pengantin dah lost, pengantin tak tahu nak buat apa, tuan rumah pula tak tahu nak buat apa. Jadi dia akan jadi kucak-kacir dekat dalam tu. Walaupun majlis ini sekadar majlis kampung ke, majlis buat buka kanopi ke, dewan ke, majlis tetap majlis. Okay, so you guys kena tahu, kena ada seseorang yang in charge untuk memastikan perjalanan majlis tu cantik, yang sentiasa pegang tentatif tu, yang memastikan perjalanan majlis tu keep on track. So dah sampai pukul ni, nanti koordinator akan kata, okay, waktu ni macam ni, okay, waktu ni macam ni, waktu ni macam ni. So benda tu dia akan jadi smooth, cantik je. Sebab everything pada hari itu ianya dirakam sebagai kenangan dan akan direkodkan sebagai memori indah untuk pengantin. Jadi kita tak nak benda tu jadi macam nampak kucak-kacir dalam video tu. In real life dalam majlis tu nampak macam kucak-kacir, tapi bila tengok dalam video tu cantik. So kita nampak orang kata macam tak balance kat situ. Okay, right. So itu pentingnya koordinator untuk memastikan you guys punya perjalanan cantik, smooth, teratur sampai habis majlis, balik senyum. Itu yang kita nak. Okay, right. So yang terakhir ni sebenarnya nampak macam dia satu benda yang tak berapa penting sebenarnya, tapi sebenarnya penting kerana dia mempengaruhi emosi pengantin. Apa dia? Okay, so yang terakhir ni adalah lagu berarak. Maksudnya lagu waktu pengantin masuk entrance tu, itu sebenarnya sangat penting. Sebab kebanyakan pengantin yang saya jumpa, ada setengah-setengah lagu tu adalah memori mereka waktu mula-mula berkenalan, waktu macam mana diorang jatuh bercinta ke apa semua kan. Jadi benda tu sebenarnya sangat penting untuk pengantin. Okay, menaikkan lagi dia punya kira orang kata macam emotional dia tu, waktu nak berjalan tu, menggamit lah kalau orang kata macam memang feel gila nak pergi dekat pelamin tu. So
lagu berarak ni sebenarnya sangat penting. Okay, you guys kena pilih lagu you guys pada awal-awalnya, sebab dekat sini kita dah boleh request untuk soundman ataupun DJ ke macam mana untuk mainkan lagu ni sewaktu berarak masuk, so that you guys punya perjalanan majlis tu, waktu lagu tu tengah main, you guys tengah berjalan masuk dekat dalam pelamin, orang tepuk ke orang lambai ke macam tu, so waktu tu feel dia memang berbeza. Okay, instead of kita macam buat tak indah je lagu berarak, kadang-kadang ada setengah planner ni ataupun koordinator ni, dia ikut hantam je lagu berarak macam mana sekalipun, kod-kod lah macam pengantin tak kena dengan taste lagu tu, bila nak masuk je pop keluar lagu Ramli Sarip ke, keluar lagu yang rock ke macam mana kan. Kadang-kadang kita tak tahu pemikiran orang ni, dia rasa macam lagu tu dah cantik, tapi bagi kita tak, dah berkerut muka pengantin dalam record video tu, videographer duk record tengok senyum tak nak. So dia akan jadi mempengaruhi emosi dekat situ lah. So orang kata untuk poin yang terakhir ni, yang kelima, lagu berarak ni memang sangat penting. Okay, right, so you guys, kita nak kongsikan 5 persiapan wajib untuk bakal pengantin, okay, untuk mereka titik beratkan dekat situ. Jadi kita harapkan 5 poin untuk persiapan pengantin ni dia membantulah untuk para pengantin. Okay, jadi all the best untuk bakal-bakal pengantin semua. So kita akan jumpa lagi untuk next video. Kita akan kongsikan lebih banyak lagi tips-tips untuk perkahwinan dan event, pengurusan acara. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Nice.